Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam harmoni TTS. Bersama saya hari ini, Wafi, di Tea Time Session Podcast kita. Hari ini kami akan menerangkan tentang Pulau Tiga Park. Merupakan daripada salah satu kawasan di bawah bidang kuasa Taman-Taman Sabah yang telah diwartakan pada tahun 1978. Di mana pada tahun 1996, kawasan ini pernah dijadikan sebagai tempat penggambaran rancangan televisyen US Survivor Island yang pertama. Bersama saya pada episod kali ini adalah Encik Rostizan. Ya, terima kasih podcast Tea Time TTS. Oke. Tuan Rostizan, boleh Ya, kita kenalkan serba sedikit tentang diri kita kepada Oke. kita punya penonton-penonton. Oke, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam damai semua pendengar dan penonton Tea Time TTS podcast. Nah, nama saya Roslizan Haji Salim. Pada masa kini saya bertugas sebagai warden ataupun pengurus taman di Taman Pulau Tiga bermula 2021 lah. Ke 2008 saya dipindahkan ke Taman Tunku Abdul Rahman, Kota Kinabalu, dan bertugas sebagai pembantu ranger penguasa di Pulau Gaya lah, substation Teluk Melhom, yang kini telah dibangunkan menjadi hotel bertaraf 5 bintang, yaitu Pulau Gaya Resort atau Gaya Island Resort, GIR. Selepas itu pada tahun 2010 saya telah ditarik ke Ibu Pejabat. Dan di Ibu Pejabat saya diarah untuk mengetuai satu unit baru yang ditubuhkan di Taman-Taman Sabah yang dipanggil unit penyiasatan penguatkuasaan Taman-Taman Sabah, di mana unit tersebut dipertanggungjawabkan untuk melatih ranger-ranger yang mempunyai talent sebagai IO ataupun investigation officer, pegawai penyiasat, bagi mengurus apa-apa case yang berlaku di bawah enactment taman lah. Pada tahun 2015 saya telah diarahkan kembali ke Taman Tunku Abdul Rahman, Kota Kinabalu sebagai asisten Pak Warden lah, sebagai ranger kanan di sana, jadi pembantu kepada warden taman, sehingga tahun 2017, 2015 hingga di Tunku Abdul Rahman 2017 ditarik kembali ke Ibu Pejabat untuk membantu bahagian section perlindungan dan penguatkuasaan Taman-Taman Sabah lah. Dan seterusnya pada tahun 2021 saya telah diamanahkan untuk menjadi ketua di Taman Pulau Tiga sehingga sekarang lah. Agak panjang dia punya introduction tadi. Tapi yalah, Tuan Roslizan ni mempunyai banyak pengalaman lah di Taman-Taman Sabah kan. Dia sudah berapa tahun? Hampir 20 tahun, betul? Ya, hampir 20 tahun. Jadi mungkin banyak pengalaman yang kita boleh korek daripada dia punya isi-isi hari ini lah. InsyaAllah. Okay. Kita coba. Okey Tuan, hari ini kita akan membincangkan tentang kepentingan Pulau Tiga dalam mengekalkan kelestarian kehidupan marin dan langkah-langkah pengawasan, penyeimbangan dan dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem, betul? Ya, betul. Tapi sebelum kita membuka soalan ni lah, saya mau tanya sikit. Adakah yang legenda-legenda di Pulau Tiga ataupun apa-apa cerita lah yang kita boleh share sebelum kita mulakan? Ya, terima kasih Saudara Wafi. Saya pernah mendengar daripada cerita daripada seorang profesor, profesor yang bertugas di Universiti Malaysia Sabah, asal Kuala Penyu, telah mengatakanlah, dia bercerita kepada kami bahwa Pulau Tiga ini sangat banyak dia punya legenda.
yang berkaitan dengan Kesultanan Brunei. Yalah, dulu Kesultanan Brunei itu besar kan, Betul. meliputi mungkin sebagian daripada pulau-pulau di Borneo. Jadi Pulau Tiga ini merupakan salah satu pusat transit, pusat persinggahan rombongan Sultan Brunei yang berlayar daripada Brunei ke sebelah Sepanggar ataupun ke Sandakan, mesti singgah Pulau Tiga lah untuk berehat dan mengurus logistik pelayaran selanjutnya lah. So itu yang pertama lah. Dan ada diriwayatkan salah satu Sultan Brunei, Sultan yang pertama, kalau saya tidak silap ingat cerita daripada profesor tersebut, meninggal di Pulau Tiga. Meninggal di Pulau Tiga akibat tercucuk jarum, tercucuk benda tajam. Dia meninggal di sana. Tapi tidak dapat dipastikan sama ada disemayamkan di sana ataupun dibawa balik ke Brunei lah. Itu antara sedikit kisah legenda daripada yang kita dengar daripada seorang Profesor Adul. Sekarang dia mengajar di Fakulti Perhutanan Universiti Malaysia Sabah. Mungkin kalau ada keperluan kita bongkar itu cerita, kita boleh cari dia. Fakta yang menarik juga. Iya. Mungkin boleh masuk dalam dark tourism nanti. Betul. Oke, Tuan. Tanpa melengah-lengahkan masa lagi. Oke, let's go. Kita teruskan dengan questionnya kita yang sebenar-benarnya lah. Oke. Saya mulakan dengan soal yang pertama ya, Tuan. Ya. Apakah usaha yang telah diambil oleh Pulau Tiga dalam mengekalkan kelestarian kehidupan laut dan di kawasan tersebut? Oke, sebelum kita pergi kepada isi jawaban, saya ingin berkongsi lah. Pulau Tiga ini telah diwartakan pada 28 Jun 1978 dengan jumlah keluasan 15.864 hektar lah keseluruhan kawasan Pulau Tiga. Di mana 607 hektar adalah kawasan daratan. Di mana kawasan daratan itu kita ada 3 kawasan daratan lah. Pulau Besar atau lebih dikenali sebagai Survivor Island, Pulau Kalampunian Besar atau Pulau Pasir, dan Pulau Ular, Snake Island, yang agak terkenal juga di seantero dunia lah. Dan kawasan perairan pula 15.256 hektar. Di mana pulau ini terletak 17 km daripada Pekan Kuala Penyu. 17 km. 17 km kalau perjalanan menggunakan bot lebih kurang 15 hingga 20 menit lah, bergantung kepada cuaca. Manakala daripada ibu kota Kinabalu, dia lebih kurang di bawah 50 km lah. Perjalanan dia lebih kurang 45 menit hingga 1 jam. Depend on weather lah, cuaca. Oke, objektif utama pewartaan ialah seperti yang Saudara Wapi sebutkan tadi lah, memastikan flora dan fauna marine, terestrial, batu karang, mangrove ataupun bakau dilindungi, dan dengan harapan dia akan memberikan faedah, benefit kepada generasi akan datang lah. Di mana salah satu kita punya method ataupun sistem untuk memastikan semua sumber-sumber ekologi semula jadi marine dan terestrial itu terjaga adalah kita memastikan kawasan Taman Pulau Tiga ini diurus dengan mampan dan dilindungi daripada unsur-unsur yang boleh mengakibatkan kerusakan kepada ekosistem semula jadi itulah yang ada dalam kawasan Taman Pulau Tiga, dengan menjalankan aktiviti penguatkuasaan, penyelidikan dan pendidikan, dan pembangunan dan pemeliharaan yang terkawal. Oke Tuan, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Bagaimanakah Pulau Tiga memberi sumbangan terhadap usaha pemeliharaan dan pemeliharaan sumber laut dan di sekitar pulau tersebut lah?
Ya, sebagaimana yang saya sebutkan pada awal tadi, Hmm. aktiviti penguatkuasaan, penyelidikan dan pendidikan serta pembangunan dan pemeliharaan perlu dijalankan secara optimum lah, Hmm. yang teratur dan tidak boleh tidak mengambil kira kepentingan nature site di Hmm. mana satu-satu pembangunan itu dijalankan. Contohnya sebelum buat apa-apa bangunan ataupun kemudahan, kena buat inventory dulu sama ada kawasan tersebut mempunyai spesies-spesies yang penting yang perlu dilindungi ataupun tidak. Hmm. Itu sebagai salah satu contoh lah. So bagi memastikan kawasan Taman Pulau Tiga sentiasa terkawal daripada aktiviti pencerobohan, itu salah satu juga kita punya metode lah untuk memastikan pengekalan kelestarian ekosistem. Ianya sekaligus akan dapat mengekalkan kawasan Taman Pulau Tiga sebagai pusat pembiakan hidupan marin, Hmm. ikan, ketam, sotong, apa-apalah hidupan marin, ataupun sebagai pusat pembiakan hidupan marin ataupun tabung hidupan marin agar dapat memberi faedah kepada masyarakat awam, khasnya komuniti nelayan yang berada di sekitar Taman Pulau Tiga lah, di mana apabila sumber hidupan marin itu telah matang dan dewasa dan keluar daripada kawasan Taman Pulau Tiga, bolehlah menjadi sumber hasil tangkapan nelayan di sekitar komuniti nelayan di sekitar Taman Pulau Tiga yang hampir 5 daerah yang melibatkan macam daerah Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Bengawan, Kimanis, Papar, dan Kota Kinabalu sendiri. Tapi kalau masih dalam kawasan taman itu hidupan marin itu kita tidak benarkan tangkaplah. Apabila dia sudah matang, dewasa, dia keluar dari kawasan taman, berenang keluar, boleh dijadikan. Ya sudah keluar baru V-game lah. Ya, kalau tangkap di dalam kawasan masih foul. Boleh kenakan kuning atau kan merah. Ada compound lagi sekali. Ada compound lagi. Oke. Kita bercakap tadi tentang community nelayan, begitu kan? Oke. Apakah impak yang positif yang telah dibawa oleh Pulau Tiga terhadap komuniti tempatan melalui usaha kelestarian alam nih? Oke, dia berpaksikan kepada pengakalan sumber marin dan juga sumber terestrial. Di mana sekiranya sumber marin dan sumber terestrial dapat kita uruskan dengan baik, menyediakan satu tempat yang menarik, kemudahan yang baik, sudah tentu limpahan kehadiran pengunjung akan berlaku. Apabila ramai pengunjung atau pelancong, ianya akan memberi peluang dalam industri hiliran, seperti penjualan craft tangan, perkhidmatan bot, mengangkat pelancong, makanan, dan dia juga bagi peluang kepada kita punya komuniti tempatan bekerja sebagai tour guide ataupun pemandu pelancong. Jadi itu adalah salah satu benefit kepada komuniti lah yang Pulau Tiga boleh kasih impact kepada mereka. Impact kepada mereka, ya betul, Wafi. Oke, saya teruskan dengan soalan seterusnya, Tuan. Bagaimanakah kesadaran tentang kepentingan kehidupan laut telah ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dijalankan di Pulau Tiga? Iya, kita kan kalau macam kita ada satu tempat, kalau kita tidak war-warkan tempat itu kepada masyarakat awam, orang tidak akan paham. Betul. Dan masyarakat tidak akan tahu. So bagi memastikan mereka sama-sama mempunyai satu nilai semangat untuk sama-sama menjaga kawasan itu, kita mengadakan hubungan dan kerjasama bersama masyarakat setempat lah, di mana kita mengadakan program-program taklimat dan dialog kepada masyarakat tempatan. Begitu juga kita bagi memastikan masyarakat yang
muda ataupun seawal sekolah rendah begitu. Kita juga mengadakan program pendidikan alam sekitar yang kita panggil Ranger Muda Taman, anak-anak sekolah sekolah rendah, sekolah menengah, program Ranger Muda Taman kita panggil lah. Dan kita sambil kita mengambil sekolah angkat, menjadikan beberapa sekolah sebagai sekolah angkat lah. Jadi dengan harapan mereka akan boleh menyebarkan apa-apa yang berkaitan ekosistem alam sekitar di Pulau Tiga kepada even keluarga orang, ke abang, adik, kawan-kawan, supaya semua tahu kepentingan sedikit sebanyak kepentingan Taman Pulau Tiga.